Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah ala ni'matillah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah, amma ba'du. Para penonton yang dimuliakan oleh Allah, hari ini baru sempat saya nak merespon beberapa banyak permintaan dalam WhatsApp, dalam Facebook, ya, inbox messenger Facebook yang meminta saya supaya menjawab tentang video yang diviralkan, iaitu Al-Fadil Ustaz Zainul Asri hafizahullah ta'ala, yang menceritakan tentang bahawasanya guru beliau ada mengatakan tentang tanasukhil arwah, berpindah-pindah, intiqalul arwah atau tanasukhil arwah, berpindah satu ruh kepada badan-badan atau jasad-jasad. Jadi kita dengar sedikit video daripada Ustaz Zainul Asri. Guru saya pernah sebut dan mencerita yang giling kepala kita. Contoh, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dalam hidup ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dalam hidup ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allah Subhanahu wa ta'ala mencipta makhluk ni, ruh ni, Allah Subhanahu wa ta'ala Musallallahu Sayyidina Muhammad mencipta jenis-jenis ruh yang berpindah-pindah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Contoh, ni contoh guru saya, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Dia ialah sahabat Nabi, dia sahabat Rasulullah yang bela Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila Sayyidina Abu Bakar wafat, meninggal, daripada titis Sayyidina Abu Bakar tu, masalah Sayyidina Muhammad, dalam anak cucu dia yang keberapa, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Tuhan nak mencipta satu orang jadi figure masyarakat, umat di zaman tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Faham tak? Berlakulah perkahwinan di antara Musa Sayyidina Muhammad, seorang laki-laki dan perempuan. Secara fizikal, Musa Sayyidina Muhammad terbentuklah terbentuklah anak dalam perut. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ruh tu, Musa Sayyidina Muhammad, Allah Subhanahu wa ta'ala, Musa Sayyidina Muhammad boleh ambil roh Sayyidina Abu Bakar tu, duduk dalam, tiupkan roh dalam jasad tu, jasad baru tu, Sayyidina Muhammad. Maka sebagai contoh saja ni, keluarlah satu orang yang hebat di zaman tu, iaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Sebagai contoh, Allahumma salli ala Sayyidina, hebat Imam Ahmad. Fizikalnya ialah Imam Ahmad, rohnya Sayyidina Abu Bakar. Sampai hebat Sayyidina Abu Bakar ni, sampai hebat Imam Ahmad ni, Musallallahu Sayyidina Muhammad, dialah yang mempertahankan Al-Quran. Pada waktu khalifah mengatakan Al-Quran itu baru, dipertahankan sampai dia disebat di rotan. Sebab nak suruh kata juga Quran itu baru, tetap dia mempertahankan Quran itu qadim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kata dia, kalaulah sebatan yang kena ke aku ni disebat pada seekor unta, mati unta tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey. Sehinggalah subhanallah sampai zaman keberapa ni, keturunan sampai ke zaman pula zaman
lahir satu orang tokoh pendakwah agung dalam masyarakat Islam di Nusantara. Kita kata Sunan Gunung Jati sebagai contoh. Tuhan boleh pindahkan pula. Bila mati Imam Ahmad, salah Sayyidina Muhammad, maka roh tu dia ditunggu. Akan datang Tuhan taruh dia untuk buh pula dalam tokoh yang hebat tu, Sunan Gunung Jati. Salah Sayyidina Muhammad. Faham tu? Sehinggalah kalaulah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, pada saat zuhur Imam Mahdi esok, Tuhan sallallahu Sayyidina Muhammad nak, Tuhan nak satu orang ni jadi pembantu hebat pada Imam Mahdi contohnya, tak tahu siapa pula. Tu yang panggil, yang dikatakan kekuasaan Tuhan. Yas'alunaka 'anir ruh, sallallahu Sayyidina Muhammad. Satu orang tanya Ustaz, badan dia banyak badan dia banyak, dia seorang lah, berpindah. Lepas tu orang tanya pula, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, lepas tu macam mana kalau akhirat esok nak kira hak mana? Tentu persoalan tu timbul, nak kira hak mana? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dua pendapat ulama. Yang pertama pakai hak awal. Kan? Bila contoh kita kata 4 orang kan? Bila 4 orang berarti apa? 4 buku. Pasal 4 kali jadi mukallaf, ditaklifkan dengan hukum. 4 buku. Ini pendapat ulama masalah Sayyidina Muhammad, 4 buku. Bila 4 buku, banyak amalan. Waktu jadi batu Sayyidina Abu Bakar, 1 amalan, 1 buku. Jadi kalau amalan dia Sayyidina Abu Bakar pun dah cukup lah. Masalah Sayyidina Muhammad, sembahyangnya, qiyamul lailnya, puasanya, jihadnya, cintanya pada Rasulullah sallallahu Sayyidina Muhammad. Lepas tu campur pula amalan Imam Ahmad, campur pula Sunan Gunung Jati bagi contoh. Tu dia, semua tu wali. Baik. Tu yang Allah mencipta. Satu pendapat. Yang kedua, pakai hak awal. Satu Sunan Abu Bakar, hari ni tak pakai lah. Soalan saya nama. Tapi konsep, kata guru saya, konsep Islam ni tak sama macam Hindu. Hindu ni dia boleh semua. Boleh berlaku semua pada semua roh. Islam tak. Orang-orang pilihan saja. Ni ilmu masalah Sayyidina Muhammad yang saya pernah dengar, yang disebut oleh guru-guru kita ataupun alim ulama kita. Hak tentu pun kita kata, ish, hebat Tuhan buat, ya Allah. Jadi begitulah video yang diviralkan, iaitu seperti mana yang kita dengar tadi. Jadi jawapan sayanya ialah apa yang diceritakan oleh Al-Fadhil Ustaz Zainul Asri itu bercanggah dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Pertama-tama bila saya mendengar video tersebut, pertamanya saya meletakkan husnuzan, itu sangka baik dulu saya, iaitu yang dimaksudkan dengan ruh itu ialah semangat Sayyidina Abu Bakar turun kepada Imam Ahmad bin Hanbal, turun kepada semangat, ruh dengan makna semangat. Tetapi rupa-rupanya bukan yang dimaksud ruh itu ialah semangat. Di sini ialah beliau menceritakan tentang Allah Ta'ala berkuasa mengambil ruh Sayyidina Abu Bakar letak di dalam badan Imam Ahmad bin Hanbal, dan ruh yang sama juga diletak kepada Sunan Gunung Jati, atau roh tersebut juga Allah Ta'ala boleh letak di dalam tubuh penolong Imam Mahdi. Jadi 4 orang jasad yang berlainan, tetapi rohnya satu, iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ini dipanggil ialah tanasukhul arwah atau intiqalul arwah. Fahaman seperti ini ditentang keras oleh ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Di dalam Al-Quranul Karim, basicnya Allah Ta'ala sudah pun memberitahu kepada kita, yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalilah. Menanya kepada engkau oleh manusia, hei Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang apakah itu ruh? Maka Allah Ta'ala ajar, katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jawablah bahawasanya ruh itu urusan Allah. Tidak diberi kepada kamu itu pengetahuan melainkan sedikit juga.
Maka kerana itu tidak boleh kita mereka-reka tentang orang panggil perkara-perkara yaumul qiyamah. Ini dalam pengajian ilmu akidah ahli sunnah wal jamaah masuk di dalam qismus salis, iaitu sama'iyat, perkara yang didengar daripada khabaran Al-Quran dan hadis, atau khabariyat, sama'iyat, ghaibiyat. Ini perkara tidak boleh kita reka-reka sendiri. Terlalu banyak dalam Al-Quran Allah Ta'ala menceritakan bahawasanya roh itu tidak akan dapat dikembalikan lagi ke dalam jasad. Sama ada jasad orang keturunan dia atau mana-mana siapa sahaja, tidak boleh. Melainkan kalau dikembali pun ialah kembali kepada jasadnya juga. Sama ada jasad yang sama atau Allah Ta'ala menggantikan jasad yang baru, tetapi tetaplah diri yang sama. Di dalam Al-Quran terlalu banyak ayat Allah Ta'ala firman, antara lain Allah Subhanahu Wa Ta'ala menceritakan bagaimana orang yang telah meninggal dunia ni, apabila sudah melihat perkara yang hak itu hak, perkara yang batil itu batil, maka mereka minta dengan Allah Ta'ala supaya dihantar kembali. Hatta idza jaa ahadahumul maut, hatta sehingga idza jaa ahadahumul maut, apabila datang kepada seorang daripada mereka itu manusia oleh mati, qala rabbirji'un, ya hey Tuhan, rabbi irji'un, hey Tuhan, kembalikan aku, la'alli a'malu salihan, mudah-mudahannya aku akan beramal dengan amalan soleh, fima taraktu, pada apa yang telah aku tinggal ketika mana kamu beri kesempatan hidup aku sebelum pada ni. Kalla, Tuhan kata, tidak sekali-kali. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu ialah kalimah perkataan yang sia-sia yang diungkapkan oleh orang yang berkata seperti itu. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, dan daripada pihak belakang barzakh itulah mereka duduk sehingga kepada hari dibangkitkan mereka. Jadi ayat ini menunjukkan bahawasanya manusia itu tidak akan rohnya dimasukkan ke dalam jasad si fulan dan sebagainya. Berpindah roh masuk ke dalam jasad si anu, si fulan, itulah dipanggil tanasukhul arwah atau intiqalul arwah, intiqalur ruh, berpindahnya roh kepada jasad-jasad yang lain. Ini ditentang keras oleh ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah kita. Jangan kita gunakan ayat-ayat seperti tengok Allah Ta'ala firman, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu kata orang yang mati di jalan Allah itu mati, bahkan mereka hidup di sisi Allah rezeki mereka. Ataupun hadis Nabi menceritakan tentang al-anbiya hayyun fi quburihim yusalluna fi quburihim. Para nabi itu hidup mereka di dalam kubur mereka, sembahyang mereka dalam kubur. Itu bukan cerita tentang roh tu masuk ke dalam jasad si fulan. Itu menceritakan tentang bahawasanya para nabi itu hidup dalam kubur mereka. Orang yang mati syahid itu jangan kita kata mati, bahkan mereka itu hidup. Itu cerita bukan nak cerita roh tu masuk dalam tubuh orang lain, orang si anu si fulan, tidak. Jadi fahaman seperti ini bercanggah dengan ahli sunnah wal jamaah yang mengiktikadkan seperti ini, selain daripada agama-agama selain daripada Islam seperti Buddha dan sebagainya. Di dalam Islam pun ada juga mereka-mereka yang sesat mengiktikadkan seperti ini, seperti kelompok-kelompok Syiah Ismailiyah dan sebagainya. Mereka ini mengiktikadkan bahawasanya ruh Ali itu masuk ke dalam tubuh zuriat Ali. Artinya senantiasa Ali itu ada, berpindah ke dalam ruh-ruh. Ruh-ruh Sayyidina Ali itu berpindah ke dalam jasad-jasad. Ini fahaman yang sesat lagi menyesatkan dan dikafirkan oleh alim ulama ahli sunnah wal jamaah kita. Saya tidak boleh mengeluarkan pendapat saya kerana saya bukan alim ulama. Saya hanya menakalkan daripada kitab-kitab alim ulama. Antara lain yang ada di tangan saya ialah kitab Asy-Syifa, Syarhus Syifa liqadiyah, yang disyarah oleh Nasirus Sunnah Mulla Ali Al-Qari alaihi rahmatullah al-bari. Di dalam jilid yang kedua,
Ada dua tempat disebutkan tentang tanasukhul arwah, iaitu pada muka surat 512 dan 515. Iaitu di dalam faslun fi bayani ma huwa minal maqalatil kufri wa ma yatawaqqafu aw yakhtalifu fihi wa ma laysa bikufrin. Fasal pada menyatakan barang yang ia menjadi perkataan-perkataan kekufuran dan apa yang terhenti, yang ditawakuf tidak belum boleh disorehkan lagi kufur, atau yang dijadi perselisihan pendapat ulama padanya adakah kufur atau tidak kufur, dan apa yang tidak dikufurkan semata-mata oleh alim ulama. Pada muka surat 512 disebutkan di antara kelompok-kelompok yang dikafirkan, bid'ah yang dikafirkan, iaitu kata dia wattanasukhi, ini tanasukh. Apa makna at-tanasukh? Al-qailina, mereka yang berkata, yakni beriktiqad bintiqalil arwahi, dengan berpindahnya segala roh-roh ni, min abdaniha, daripada segala badan-badannya, ila abdani akhari fid dunya, kepada badan-badan yang lain ketika mana hidup di dunia. Ini kelompok minal batiniyati, ialah kelompok daripada batiniyah, wahumul ismailiyati, wahumul ismailiyatu. Nah, dan mereka itu al-batiniyatu tu, nah, minal batiniyati. Siapakah al-batiniyatu? Wahum, dan bermula al-batiniyatu, al-ismailiyatu, ialah kelompok ismailiyah, itu Syiah Ismailiyah. Ini disebut dalam kitab ni. Nah, disebut dalam kitab ni. Boleh tengok di sini. Nah, tu muka surat 212. Kemudian pada muka surat 515, ya, Qadhi Iyad rahimahullahu taala mengatakan, wa kadzalika, dan seperti itu jugalah, naqti'u atau nuqatti'u, kami memutuskan, ala kufri, di atas kekufuran, man qala, mereka yang berkata, yakni serta i'tiqad dalam hati mereka, bitanasukhil arwahi, dengan berpindah-pindahnya ruh, wantiqaliha, dan berpindah-pindahnya ruh tersebut, abadal abadi, selama-lamanya, fil ashkhasi, pada individu-individu, ay min badanin ila badanin akhar. Jadi Qadhi Iyad mengatakan putus dengan kekufuran mereka yang mengiktikadkan dengan bahawasanya boleh berpindah ruh Sayyidina Abu Bakar ke dalam jasad Imam Ahmad bin Hanbal, ke dalam Sunan Gunung Jati. Jadi mereka ini walaupun jasadnya banyak, 4 orang, hakikatnya satu saja, iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ini satu kekeliruan sebenarnya. Nah, begitu juga yang saya petik dalam kitab Allahumma salli ala sayyidina. Ini semua kitab pondok belaka ni. Nah, kalau orang pondok mestilah dia tahu. Nah, Hasyiatud Dusuqi. Nah, Hasyiatud Dusuqi ala Syarhil Kabir lil alimil allamati Syamsuddin Syekh Muhammad Arafah Ad-Dusuqi ala Syarhil Kabir li Abil Barakat Sidi Ahmad Ad-Dardir Al-Maliki. Imam Ad-Dardir Al-Maliki ini masyhur pada bab riddah, babun fi riddati wa ahkamiha, bab pada menyatakan riddah, murtad, dan segala hukum-hukumnya murtad. Dia kata sini waqala ad-dardiru al-maliki. Nah, dan telah berkata oleh Imam Ad-Dardir Al-Maliki, wa yakfuru atau wa yukaffaru, dan dikafirkan, idza qala, apabila berkata oleh seorang, yakni i'tiqad dalam hati dia, bitanasukhil arwahi, dengan berpindah-pindahnya segala roh-roh. Lagu mana maknanya? Bimakna, dengan makna innaman, sesungguhnya mereka, mata yang matilah ia man, fa inna ruhahu, maka bahawa sesungguhnya ruhnya seorang yang mati itu, tantaqilu ila mithlihi, dia akan berpindah kepada jasad seumpamanya, keturunan dia, au a'la minhu, atau yang lebih hebat daripada itu lagi. In kanat min muti'in, jika adalah dia tu setengah daripada orang yang muti', orang yang taat. Fa in kanat min 'asin, maka jika dia seorang kaki maksiat, intaqalat ila mithlihi, nescaya berpindahlah roh tadi kepada seumpama dia juga,
yang jahat juga, au adna, atau lebih rendah lagi, mana? Kakalbin, seperti kalbin, mana seperti anjing, au khinzirin, atau babi. Maka kata Imam Ahmad Ad-Dardir Al-Maliki, fahuwa kafirun, maka ini ialah seorang yang kafir. Maka orang yang i'tikad seperti ini ialah kafirun, ialah seorang yang kafir. Kenapa? Li'anna fihi, kerana bahawasanya sabitlah pada mengiktikadkan roh tu boleh berpindah randa, tanasukhul arwah atau intiqalul arwah, ingkarul ba'thi, ialah ingkar kebangkitan. Jadi ada komen saya dengan Al-Fadil, guru saya, Tuan Guru Baba Rashid. Beliau mengatakan bahawasanya Al-Fadil Ustaz Zainul Asri tidak menafikan tentang hari kebangkitan. Ya, betul. Bahkan beliau mengatakan bahawasanya di dalam video yang kita lihat tadi itu berlaku dua pendapat ulama. Yang saya tak tahu daripada mana pendapat ulama tersebut yang diambil oleh Al-Fadil Ustaz. Yang ini tentang buku catatannya nak dikira yang siapa? Kira hak Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ke, ataupun kira keempat-empat Imam Ahmad, Sunan Gunung Jati dan pembantu Imam Mahdi. Dia kata ada dua pendapat ulama, iaitu kira keempat-empat. Jadi berat buku timbalan, buku catatan amalan. Ada yang mengatakan kira cukuplah Sayyidina Abu Bakar satu saja. Jadi memanglah kalau orang panggil, kita dengar Al-Fadil Ustaz Zainul Asri tidak menafikan adanya kebangkitan, adanya hari kiamat. Kita tidak kata Ustaz Zainul Asri tidak percaya dengan hari kiamat, tetapi tanpa disedari mungkin, tanpa diniati oleh Al-Fadil Ustaz Zainul Asri, sebenarnya cerita yang beliau katakan ini daripada guru beliau itu, bahawasanya ruh Abu Bakar As-Siddiq Allah Ta'ala kuasa boleh letak pada Imam Ahmad bin Hanbal, tubuhnya Imam Ahmad bin Hanbal, hakikatnya ialah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Begitu juga kepada Sunan Gunung Jati dan sebagainya. Sebenarnya tidak disedari bahawasanya beliau telah mengingkari secebis daripada komponen tentang yaumul akhirah, yaumul qiyamah, yaumul ba'ats, iaitu tentang soal muka nakir di dalam kubur, tentang nikmat-nikmat di dalam kubur, satu taman daripada taman syurga dan sebagainya. Artinya roh Sayyidina Abu Bakar itu tidak disoal oleh muka nakir dan tidak merasai nikmat-nikmat syurga, satu taman daripada taman syurga, kerana sudah masuk dalam tubuh yang dinamakan Imam Ahmad bin Hanbal, dan tidak merasai lagi kerana masuk pula di dalam tubuh Sunan Gunung Jati, dan tidak merasai lagi kerana masuk di dalam tubuh pembantu Imam Mahdi. Jadi bagaimana boleh diterima perkara seperti ini di dalam fahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, sedangkan i'tiqad tanasukhul arwah ni ialah batiniyah, Ismailiyah, Syiah Ismailiyah, dikafirkan dengan qat'i. Disebut oleh Al-Fadil Tuan Guru saya Baba Rashid bahawasanya yang dikafir tu ialah yang mengingkari hari kebangkitan. Ya, memang ada dua jenis yang diupdatekan oleh Al-Fadil Baba Rashid, iaitu tanasukhul arwah tu berpanjangan selama-lamanya, artinya ternafi, orang panggil hari kiamat. Yang kedua pula dikatakan bahawasanya yang dinafikan itu ialah kebangkitan jasad, iaitu tidak dinafikan adanya syurga, adanya neraka. Bermakna ruh tu kekal, tetapi jasad binasa. Bermakna yang bangkit hanya ruh saja. Maka ini juga dikafirkan oleh ulama Ahli Sunnah wal Jamaah kita. Bithalathatin kafaral falasifatul idah idh ankaruha wahyal musbatah ilmun bijuz'iyyin wa huduthu awalimi wa hashrun li ajsadin wa kanat maitah. Dengan sebab tiga perkara ulama Ahli Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah wal Maturidiyah mengkafirkan kelompok falasifah, iaitu kerana perkara tersebut sabit dengan dilalah qat'iyah. Lalu fuak falasifah mengingkarinya, iaitu pertamanya ilmu Allah Ta'ala dengan secara detail. Kata falasifah, ilmu Allah Ta'ala hanya secara kulli, umum saja. Kemudian alam ini baharu, kata falasifah, alam ini qadim. Yang terakhir, wa hasyrun li ajsadin wa kanat maitah, dibangkit manusia ni dengan jasad, bukan dengan roh saja. Kata falasifah, dibangkit manusia hanya dengan roh.
Maka kalau ingkar secara total hari kiamat itu kafir, ingkar tentang kebangkitan jasad, hanya roh saja yang bangkit, juga kafir. Tapi jangan silap faham di sini. Bukan saya ataupun mana-mana asatizah yang lain ingin mengkafirkan Al-Fadhil Ustaz Zainul Asri. Tetapi nak menceritakan bahawasanya kefahaman ini sangat dekat dengan kekufuran. Bahayanya sangat besar. Maka kerana itu mesti dibuat pembetulan. Mesti diperbetulkan. Saya dimaklumkan bahawasanya Al-Fadhil Ustaz Zainul Asri ini sudah banyak kali dinasihat oleh guru kita yang mulia Syekh Nuruddin Al-Banjari hafizahullahu ta'ala wa atalallahu baqa'ah. Wallahu a'lam apa yang menyebabkan Ustaz Zainul Asri terlalu gairah untuk menceritakan perkara-perkara yang tidak adanya di dalam perbahasan ilmu tauhid. Kalau nak cerita tentang kekuasaan Allah itu bertakluk kepada perkara yang mungkin, bukan perkara yang mustahil. Kalau kita katakan bahawasanya kuasa Allah Ta'ala, ya memang Allah Ta'ala maha kuasa. Kalau gitu akhirat esok dibangkit, jasad siapa dibangkit? Jasad Sayyidina Abu Bakar, rohnya Sayyidina Abu Bakar. Jasad Imam Ahmad bin Hanbal, rohnya Sayyidina Abu Bakar. Jasad Sunan Gunung Jati, rohnya Sayyidina Abu Bakar. Jadi takkanlah semua jasad ni bangkit seretak tapi rohnya satu. Jadi roh yang satu tadi nak menempati pada seretaknya 4 jasad. Macam mana begitu? Adakah roh tersebut duduk dalam Sayyidina Abu Bakar di akhirat esok, kemudian sudah Sayyidina Abu Bakar dihisap, mati kejap Sayyidina Abu Bakar. Kemudian roh tu masuk ke dalam tubuh Imam Ahmad bin Hanbal pula. Dihisap pula. Begitu. Inilah yang menyebabkan orang yang beriktiqad intiqalul arwah atau tanasukhul arwah menafikan bangkitnya dengan jasad. Maka ingkar bangkit dengan jasad ini satu akidah yang dikafirkan oleh ulama ahli sunnah. Bukan saya mengkafir, ulama ahli sunnah wal jamaah. Bithalathatin kafar al-fala' sifatul aidah tadi. Wa hasyrun li ajsadin wa kanat maitah. Ulama ahli sunnah Asy'ariyah wal Maturidiyah yang mengkafirkan, bukan saya. Dan saya sejauh sekali untuk mengkafirkan Al-Fadhil Ustaz Zainul Asri. Tapi sebagai rasa tanggungjawab, perkara akidah tidak boleh dibuat perkara main-main. Saya mengkritik tentang isu akidah. Soal beliau berselawat selang-selang dalam setiap kuliah-kuliah Al-Fadhil Ustaz Zainul Asri, itu sebenarnya tidak perlu dikritik kerana itu sudah menjadi perkara yang baik. Bagi saya tidak ada masalah lah, walaupun ada di kalangan ustazah yang tidak setuju dan sebagainya. Tetapi jangan sampai memperolok-olokkan selawat. Bagi saya itu tidak ada isunya. Isunya di sini ialah tentang akidah tanasukhul arwah au intiqalul arwah, berpindah-pindahnya roh ini ialah i'tiqad batiniyah Syiah Ismailiyah yang dikafirkan dengan qat'i oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Jadi kembalilah kepada para penonton, terlebih-lebih lagi para murid-murid Al-Fadhil Ustaz Zainul Asri. Saya pernah lihat Ustaz Faiz Fatih pernah satu masa isu dulu berkomen-komen dengan anak murid Al-Fadhil Ustaz Zainul Asri. Lalu anak murid beliau, wallahu alam, saya tak pastilah, tak ingat dah nama siapa, mengatakan kepada Ustaz Faiz Al-Fatih, entah siapa, entah ustaz aja. Entah tak layak nak tegur Syekh Ana, itu Syekh Zainul Asri. Yang layak untuk menegur Syekh Ana ni ialah sama-sama Syekh, seperti Syekhul Azhar, sama-sama Syekh. Dah, wallahi ini ini orang panggil dibina di atas ta'assub asabiyah yang membetuli unzur ila ma qala wala tanzur ila man qala. Tilik kepada apa yang dikata, jangan tilik kepada siapa yang berkata. Maka apa yang saya kata ni bertepatan dengan dua buah kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah, iaitu Asy-Syifa' Liqadhi'iyah dan kitab Hasyiah Dusuqi ala Syarhil Kabir. Jadi kalau tidak puas hati boleh rujuk, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi taufik dan hidayah kepada kita dalam istiqamah di atas akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Jangan kita berpaling daripada akidah yang sebenar ini. Belajar sungguh-sungguh ilmu sifat 20. Belajar betul-betul ilmu tauhid Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Jangan hanya mendakwa ahli sunnah wal jamaah ke hulu ke hilir dengan jubah dan serban dan ridaknya, tetapi masalah-masalah yang fardu ain dalam ilmu akidah ahli sunnah wal jamaah kita terbabas, lalu mendakwa kita lah kuat ahli sunnah, dan siapa yang menyelisihi, menselisih atau tidak sama dengan syekh kita atau guru kita, maka dia layak digelar aswabi, ashwabi, wahabi, dan seperti ustaz budak kata wahabi. Ini semua ni bukan adab ahli sunnah wal jamaah, bukan akhlak ahli sunnah wal jamaah. Semoga Allah Ta'ala bagikan taufik dan hidayah kepada kita semua, dan khususnya kepada Al-Fadil Ustaz Zainul Asri. Mudah-mudahan ada pembetulan daripada beliau yang kita harapkan supaya ummah tidak resah. Ummah Islam ahli sunnah wal jamaah di Malaysia ini khususnya dan seluruh dunia umumnya tidak resah dengan kedatangan cerita-cerita yang bercanggah dengan akidah ahli sunnah wal jamaah al-asy'ariyatu wal maturidiyah, al-asy'ariyatu wal maturidiyah kita, yang mana kita pegang sejak daripada tuk-tuk guru pondok kita lagi yang mengajar start daripada asas kitab Ummul Barahin, bukan Ummu Ibrahim ya, Ummul Barahin, Jawharatut Tauhid dan sebagainya. Inilah yang kita pegang, yang kita kemas dalam jiwa kita, yang kita nak mati dengan akidah Nabi dan akidah para sahabat, tabi'ut tabi'i, dan alim ulama kita yang benar-benar menjaga dengan kemasnya akidah ini, menyiapkan kitab-kitab untuk kita belajar, bukan hanya yuya. Ke sana ke sini kemari yuya, tapi akidah kita terseleweng daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu saja daripada saya. InsyaAllah mudah-mudahan video ini dapat memberi manfaat kepada para penonton, sahabat-sahabat yang bertanya. Yang baik itu semua datangnya daripada Allah, dan yang buruk daripada kelemahan diri saya sendiri. Yu'til hikmata man yasha' wa ma yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.